Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Mac 2023 bersama saya, Pia Nadia. Presiden MCA Wee Ka Siong menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat dua panggilan telefon yang diterimanya. Ia berkaitan dengan isu telur melibatkan ahli perniagaan kontroversi Deepak Jaikishan dan pengimport telur JNE Advanced Tech sedang berhad. Wee telah membuat laporan polis di IPD Ceras semalam selepas cabaran kepada Deepak untuk membuat laporan tidak disambut. Ketika sidang Dewan Rakyat minggu lalu, ahli Parlimen Air Hitam itu mendakwa Deepak menggunakan nama PMO mengarahkannya supaya memperbetulkan kenyataan berhubung isu import telur dari India. Terdahulu Deepak menafikan ada membuat panggilan telefon, namun Wee kemudiannya menunjukkan tangkap layar ID pemanggil dengan semakan melalui aplikasi Truecaller untuk menyokong dakwaannya. Ketika itu, Wee mencabar Deepak agar membuat laporan polis jika ada orang lain yang menyamar sebagai dirinya. Keesokannya, syarikat JNE Advanced Tech sedang berhad mengakui ada menghubungi Wee dan memintanya menarik balik kenyataan tersebut. JNE Advanced Tech adalah satu-satunya syarikat yang mendapat kebenaran untuk mengimport telur dari India ketika negara berdepan kekurangan bekalan. Rohana Rozhan, bekas teman wanita tim Leisner, telah memulangkan wang tunai dan aset berkaitan 1MDB sebanyak $10 juta kepada SPRM. Demikian menurut laporan utusan Malaysia yang memetik sumber yang biasa dengan kes itu. Menurut sumber berkenaan, Rohana menyerahkan wang tunai dan aset kepada kerajaan Malaysia tahun lepas selepas SPRM menyelesaikan siasatan kes itu. Justeru menurut sumber itu lagi, SPRM tidak memerlukan apa-apa lagi dari Rohana berhubung dana 1MDB kerana semua sudah selesai. Bagaimanapun sumber itu tidak dapat memberikan butiran terperinci tentang pulangan dana dan aset serta prosedur yang terlibat. Semalam Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman dalam jawapan bertulis di Parlimen berkata, Jabatan Peguam Negara tidak mengetahui sekiranya Rohana telah memulangkan wang yang dikaitkan dengan 1MDB. Azalina menjawab soalan ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng yang bertanya kepada Perdana Menteri apakah Rohana telah memulangkan wang tunai berjumlah $10 juta itu. Februari tahun lalu, Leisner memberitahu Mahkamah Amerika Syarikat bahawa dia mempunyai hubungan sulit dengan 3 wanita Malaysia termasuk Rohana. Dalam keterangannya, Leisner berkata dia membeli rumah itu kerana Rohana mengancam untuk mendedahkan perlibatannya dalam 1MDB. Berita seterusnya, PN menolak permohonan pejuang menyertai gabungan itu kerana tidak mahu pembahagian kerusi antara parti gabungan terganggu menjelang PRN yang akan datang. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata PN khuatir kemasukan parti baru akan mengganggu perbincangan yang sedang berjalan. Memetik Portal FMT turut dipertimbangkan status pejuang yang menurut Tuan Ibrahim tidak akan beri impak besar kepada usaha penyatuan ummah yang dilaungkan PAS. Pejuang tewas di semua kerusi yang ditandingi pada PRU15 termasuk bekas pengerusinya Dr. Mahathir Mohamad dan Presidennya Mukhris Mahathir. PN pada Selasa mengumumkan menolak permohonan pejuang untuk menyertai gabungan itu yang dipimpin oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Selepas permohonan ditolak, Setiausaha Agung Pejuang Amiruddin Hamzah berkata partinya kecewa iltizam dan matlamat untuk tidak memecahkan undi orang Melayu tidak disambut pimpinan PN. Tuan Ibrahim tidak menolak pejuang memohon untuk menyertai PN demi menyelamatkan beberapa kerusi DUN parti itu. 4 kerusi DUN diwakili oleh wakil rakyat pejuang iaitu Jitra dan Anak Bukit di Kedah serta Jeram dan Kuang di Selangor. Saman fitnah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi terhadap Dr. Mahathir Mohamad akan dibicarakan selama 4 hari mulai 6 November depan. Peguam Defendant Mion Nur Haidi Suhaimi mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa tarikh perbicaraan ditetapkan semasa pengurusan kes di Mahkamah Tinggi pagi tadi. Peguam Intan Hanis Afika Razali mewakili Zahid yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
April tahun lepas, Zahid memfailkan saman sivil terhadap Dr. Mahathir berhubung dakwaan bahawa plaintiff telah bertemu defendant untuk memihak kepada Dr. Mahathir kerana Zahid menjangkakan dia akan menghadapi pertuduhan jenayah. Bagaimanapun, pertemuan tersebut dilaporkan berlaku sebelum Dr. Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri pada 2018. Kenyataan Dr. Mahathir itu didakwa dibuat semasa sidang media di Putrajaya pada 23 Februari tahun lepas. Dr. Mahathir menjawab soalan jika Zahid pernah bertemu dengannya semasa menjadi Perdana Menteri untuk membincangkan kes mahkamah rasuah yang terakhir. Zahid dalam pernyataan tuntutannya menafikan pernah bertemu Dr. Mahathir untuk membincangkan kes mahkamahnya atau sebarang tindakan agensi penguatkuasaan sebelum Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa kenyataan Dr. Mahathir itu fitnah dan berniat jahat. Dr. Mahathir bagaimanapun pada 2 Mac tahun lalu menafikan memfitnah Zahid dalam jawapan kepada notis samannya. Kita ke berita seterusnya. Selepas pembayaran tol melalui Touch and Go, kerajaan memecahkan pula monopoli Puspakom sebagai pemeriksa berkala kenderaan tunggal bagi pihak JPJ. Perkhidmatan itu akan dibuka kepada pihak perkelayakan dan memenuhi syarat selepas konsesi semasa kepada Puspakom tamat tempoh pada 31 Ogos tahun depan. Dalam satu kenyataan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke mempelawa pihak yang berminat dalam perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor memohon yang dijangka dibuka dalam suku pertama tahun 2024. Menurut Loke, keputusan tersebut adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat Malaysia. Loke berkata bagi melaksanakan ketetapan terbabit, MOT bersama JPJ akan membangunkan beberapa syarat. Antaranya seperti syarat-syarat kelayakan, peraturan pengoperasian, skop perkhidmatan, penetapan lokasi pemeriksaan dan garis panduan. Tambah Loke lagi, pihak JPJ akan secara berterusan mengaudit dan memantau semua pihak yang menyediakan perkhidmatan bagi memastikan pematuhan, kualiti dan integriti pemeriksaan. Sebelum ini, kerajaan telah memulakan usaha untuk memecahkan monopoli Touch and Go dalam pembayaran tol. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri mengakui tiada perkembangan atau kemajuan yang meyakinkan dengan sistem itu walaupun telah diguna pakai kira-kira 2 dekad. Pemimpin Pemuda Bersatu hari ini menfailkan laporan polis terhadap Lim Guang Eng dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana didakwa mengelirukan Dewan Rakyat. Ini adalah berhubung penafian sebelum ini bahawa Guang Eng ketika menjadi Menteri Kewangan telah membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Di dalam penjelasan yang Bapak Perdana Menteri ketika itu, beliau menjelaskan bahawasanya Menteri Kewangan tidak ada kuasa untuk membatalkan pelepasan cukai. Jadi, Saudara Lim Guang Eng menggunakan penjelasan yang Bapak Perdana Menteri untuk membuat laporan polis pada hari keesokannya. Di sini juga yang dihadiri oleh ramai ahli Parlimen DAP. Jadi kami ingin menjawab melalui laporan polis juga, oh ini adalah fitnah. Ya. Kerana sebenarnya fakta yang tidak dijawab secara terus terang oleh Yang Amat Perdana Menteri ialah Yayasan Al-Bukhari dan syarikat-syarikat di bawahnya telah mendapat pengecualian cukai semasa pemerintahan Barisan Nasional bagi tahun 2016 sehingga 2018. Yang Amat Perdana Menteri juga tidak berterus terang dalam jawapannya dalam Parlimen bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri telah menolak pengecualian cukai tersebut dan ia berlaku semasa pemerintahan Pakatan Harapan dan sewaktu Saudara Lim Guang Eng menjadi Menteri Kewangan. Yang Amat Perdana Menteri berbohong apabila menyatakan Menteri Kewangan tiada kuasa dan kuasa pengecualian cukai adalah kuasa mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah Seksyen 44/6 Akta Cukai 1967. Pernyataan Yang Berhormat Perdana Menteri itu bohong kerana di bawah Seksyen 44/6/6B Akta Cukai 1967 meletakkan apa-apa keputusan Ketua Pengarah LHDN yang
boleh dirayukan kepada Menteri Kewangan dan Menteri boleh buat apa-apa keputusan yang berpatutan. Muhyiddin sebelum ini menuduh Guang Eng membatalkan status pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari ketika menjadi Menteri Kewangan. Muhyiddin membuat dakwaan tersebut selepas bekas Perdana Menteri itu diarahkan hadir ke ibu pejabat SPRM untuk merakamkan kenyataannya. Antara isu yang dibangkitkan agensi anti rasuah itu ialah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.